Ya Azam, pengaktifan semula Pusat Inovasi dan Sumber Kreatif Perak Pincer di Meru Raya Ipoh yang bernilai 20 juta ringgit dijangka mampu menarik minat penggiat industri kreatif dalam dan luar negara. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, Pincer dijangka beroperasi semula pada Julai tahun ini setelah terbiar sejak 4 tahun lalu. Pengaktifan semula studio berkenaan tidak melibatkan dana awam, sebaliknya menggunakan model perkongsian awam swasta yang dirancang Majlis Bandaraya Ipoh. Bangunkan sebagai pusat senti kepada pengkarya seni di Malaysia maupun luar negara kerana industri kreatif yang merangkumi pelbagai elemen seni harus menjadi syarat utama bagi mewujudkan sebuah bandar maju sebagai bandar kesenian. Saya juga percaya sekiranya studio Pincer ni dibuat pulih semula dan menambah keperluan seperti peralatan-peralatan terkini, ia pasti menarik warga penggiat seni dari dalam dan luar negara menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Beliau berkata demikian selepas melawat bangunan studio tersebut di Meru Raya Ipoh. Lebih 300 anggota termasuk pegawai Pasukan Sukarelawan Simpanan Polis Diraja Malaysia SSPDRM Kontijen Perak dinaikkan pangkat bagi mengisi kekosongan perjawatan tersebut tahun ini. Ketua Polis Perak Datuk Mio Farid Alatrash Wahid berkata, eksersis kenaikan pangkat secara temuduga dan kenaikan pangkat secara time-based telah dilaksanakan pada 28 Mac lalu. Jelas beliau, SSPDRM merupakan cabang bantuan sumber manusia yang efektif dalam membantu pihak polis menjalankan tugas-tugas kepolisan. Pun memberi pembangkaian pangkat kepada 303 orang lain-lain pangkat dan 3 orang pegawai. Kita sematkan pangkat tadi dan mereka inilah yang akan melaksanakan tugas untuk membantu pasukan polis dalam tugas-tugas pencegahan jenayah dan sebagainya di kontijen Perak. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pemakaian dan Penyembatan Pangkat bagi pegawai dan anggota SSPDRM Kontijen Perak di Pangkalan Latihan Pasukan Gerakan Udara di Ipoh. Di Perak, SSPDRM telah mula ditubuhkan pada tahun 2010 selepas mendapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah perjawatan sebanyak 629 orang. Menjelang sambutan Aidilfitri tidak lama lagi, pelbagai pihak terus tampil menghulurkan sumbangan kepada mereka memerlukan. Di Ipoh Perak, seramai 45 anak yatim Pertubuhan Kebajikan Kasih Nurul Iman Manjoy dan Pertubuhan Baitul Aini Kampung Kuala Pari menerima bantuan kelengkapan diri daripada Yayasan Perak. Sejajar program tanggungjawab sosial korporat CSR berkenaan bagi menyantuni anak-anak yatim, hadiah ini nyata membawa kegembiraan buat anak-anak ini. Yayasan Perak memberi kami membuat pilihan sendiri baju raya pada tahun ini. Terima kasih Yayasan Perak. Saya rasa gembira, insyaAllah raya tahun ini kita dapat meriah lah dengan baju-baju Melayu yang ada orang bagi, Alhamdulillah. Dan kita orang juga bersyukur kepada Ilahi dapat menyambut hari raya akan datang, Alhamdulillah, insyaAllah. Sementara itu, pengerusi Yayasan Perak Datuk Muhammad Tarmizi Idris berkata, program seumpama ini sememangnya amat dekat dengan yayasan dalam usaha meringankan beban golongan kurang berkemampuan. Bantuan tidak hanya disalurkan pada musim perayaan, sebaliknya mengikut keperluan semasa. Program-program sedemikian jelas menampakkan bahawa sambutan yang diberikan cukup baik dan dalam masa yang sama kita juga bukan hanya di sini, malah di kawasan-kawasan pun kita turun untuk membantu dalam menangani bersama masalah masyarakat yang ada di negeri kita. Program CSR tersebut merupakan tahun kedua diadakan dengan kerjasama Jekyll Ipoh. Paparan itu mengakhiri berita wilayah dari Perak. Kembali bersama-sama Azam di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.